Okey, kita tengok soalan nombor 1. Punca-punca bagi persamaan kuadratik X kuasa 2 tolak PX tambah 28 sama dengan kosong adalah alfa dan alfa tambah 3. A. Cari dua nilai yang mungkin bagi P. Okey, dia bagi dua punca. Okey, bila ada dua punca berkaitan dengan punca, nak bentuk persamaan kuadratik, awak kena ingat X kuasa 2 tolak hasil tambah punca X tambah hasil darab punca sama dengan kosong. So, kat sini awak letak persamaan tu di bawah ini. X kuasa 2 tolak PX tambah 28 sama dengan kosong. Jadi, kat sini apa itu hasil tambah punca? Hasil tambah punca adalah daripada ni adalah alfa tambah 3. Nampak tak? Alfa dengan alfa tambah 3. Tambahkan dia dapat 2 alfa tambah 3. Okey. Daripada graf ni, daripada persamaan ni, kita dapat sama dengan P. Betul tak? Jadi P. Nampak? Okey. Yang kedua, kita buat yang kedua. Hasil darab punca sama dengan alfa darab alfa tambah 3. So, kita akan dapat alfa kuasa 2 tambah 3 alfa. Nampak? Apa dia hasil darab punca ini dia? 28. Okey? Okey, dekat sini cikgu bawa alfa kuasa 2 tambah 3 alfa tolak 28 sama dengan kosong. So, kita boleh faktorkan dia. So, dapat alfa tolak 4 dan satu lagi alfa tambah 7. Alfa sama dengan 4, alfa sama dengan negatif 7. Dari dua nilai ini, kita boleh dapat P. P sama dengan 2 alfa tambah 3. So, P pertama sama dengan 2 alfa adalah 4. Tambah 3, P sama dengan 8 tambah 3, 11. Okey, yang kedua, P tambah 2 alfa tambah 3. So, P sama dengan 2, negatif 7 tambah 3. P sama dengan negatif 14 tambah 3 dapat negatif 11. So, selesai. Untuk soalan 1B seterusnya, dengan menggunakan nilai P lebih besar daripada kosong, bermaksud nilai P yang awak dapat dari atas sana. Jadi, bila lebih besar daripada kosong, antara negatif 11 ke 11? Ya, jawapan dia 11. Daripada A, cari nilai K dengan keadaan 5 ialah salah satu punca bagi persamaan kuadratik ini. Okay, so 5 ni, bila saya kata salah satu punca, 5 ni adalah X. Faham? Okey, so kita susun, salin balik persamaan tersebut. X kuasa 2 tolak PX tambah 28 sama dengan KX. So, ganti nilai P sama dengan 11. X sama dengan 5. Nampak tak? Ni kita ganti. Ganti nilai. Jadi, 5 kuasa 2 tolak P tadi kita berapa? P adalah 11. X kita tadi adalah 5. Sekaligus je kita buat. Tambah 28 sama dengan K. X tadi adalah 5. Nampak? So, kita selesaikan. 25 tolak 5. 5 tambah 28 sama dengan 5K. So, kita akan dapat negatif 2 sama dengan 5K. Makanya negatif 2 bahagi 5 dapat K. Jadi, K kita dapat berapa? Negatif 2/5. So, selesai. Senang kan? Nombor 2. Rajah 1 menunjukkan sebuah sisi 4 selari OM and P. Diberi OM adalah 8I. OP, tulis tu. 4I tambah 3J. OM tadi 8I tambah MJ. Cikgu tertinggal. Okey, OM sama dengan 10 unit. Okey, ni sama dengan 10 unit. Ni adalah magnitude. Okey. Cari nilai positif bagi M nombor 1. A1. So, dia dah bagi magnitude
Okey, kita ambil 8I tambah MJ. Kalau magnitude, apa dia? Formula dia, punca kuasa 8 kuasa 2 tambah M kuasa 2. So, yang diberi adalah 10, sama dengan 10. So, 8 kuasa 2, 64 tambah M kuasa 2 sama dengan 100. Kita bukakan punca kuasa 2 tu. Kita kuasa 2 kan dia, kuasa 2 kan dia. So, kat sini kita boleh teruskan. M kuasa 2 sama dengan 100 tolak 64. M kuasa 2 sama dengan 36. M sama dengan punca kuasa 36. M sama dengan tambah tolak 6. Jadi, dia kata nilai positif. Jadi, M sama dengan 6. Okey, jelas? Okey. Okey, kita tengok soalan A2. A2 dia nak cari apa? A2. ON. ON adalah O pergi N. Ikut petua segi empat selari, ON sama dengan, OP tambah OM. Nampak? Segi empat selari. Macam gitu. Okey? Hukum segi empat selari. Okey, so kat sini kita tengok OP adalah 4I tambah 3J tambah OM yang kita dapat tadi adalah 8I tambah M6, 6J. Nampak? So, I tambah I, 8 tambah 4, 12I tambah J tambah J, 6 tambah 3, 9J. So, ON sama dengan 12I tambah 9J. Selesai. Okey, untuk B, diberi PX sama dengan 2/3 PN. PX sama dengan 2/3 PN. Okey, so kat sini PX per PN sama dengan 2/3. PX 2 PN 3 bermaksud XN adalah 1. Nampak? Okey, yang kedua. OY sama dengan 1/3 OP. OY per OP sama dengan 1/3. OY 1. OP 3. Jadi bermaksud PY adalah 2. Nampak? Cari XY. So, XY adalah yang ini. XY. Bila XY, XY itu bermaksud apa? Jalan pendek dia XY. Jalan panjang dia apa? Jalan panjang dia adalah X pergi ke Y. X mesti lalu P. Nampak tak? XY sama dengan XP tambah apa satu lagi? Yes, PY. Okey, jelas? Yang tu kena awak munculkan dulu. Okey, kemudian baru kita cari XP tu berapa. Jadi, kat sini, awak tengok XP. Cikgu akan tunjuk XP dulu. XP, X pergi P sama dengan 2/3 NP. Nampak? XP sama dengan 2/3 NP. So, kat sini, NP adalah sama dengan OM. Yang ni. Selari kan? Ini adalah NP juga. Okey, so, NP adalah, sebab dia lain arah, so, kena buat 2/3 negatif 8I tolak 6J. So, kat sini kita akan dapat 6 negatif 16/3I tolak 4J. Okey, nampak? Itu adalah XP. Okey, so kita cari yang kedua adalah apa satu lagi? PY. PY adalah mana PY? PY yang ini. Yang ni PY. Okey, PY sama dengan PO. Okey, berapa PO tu? 2/3
3 PO. Nampak tak? 2/3 PO. So, 2/3 PO ni dia sama dengan OP. PO dia terbalik dengan OP. So, simbol dia terbalik lah. Negatif 4I tambah 3J. Tambah pula. Terbalik jadi tolak. Sebab arah dia lain. So, kat sini kita akan dapat negatif 8I/3 tolak 2J. Jadi kat sini kita ambil yang oren tadi balik. XY sama dengan XP tambah PY. So XP kita adalah negatif 16/3 I tolak 4J. Tolak jadi tambah 8I/3 tolak 2J. So kat sini kita akan dapat I tolak dengan I. Negatif 16 tambah 8 berapa? Ni kita dapat negatif 8I tolak 6J. Okay, so selesai. Untuk soalan nombor 3A, selesaikan persamaan X set 7 tolak X sama dengan 2 set 2. Okey, beri jawapan dalam bentuk ini. Makanya, bila dia kata selesaikan, maksudnya kita nak cari nilai X sama dengan bentuk ini. Nampak tak? Okey, so macam mana nak buat? Yang pertama sekali, bawa X semua ke depan. Ke satu bahagian, memang dah ada satu bahagian. Kemudian, kita buat apa kat sini? Kita fakturkan X tu. Macam mana nak fakturkan X? Fakturkan X mesti keluarkan benda yang sama. Apa benda yang sama? Benda yang sama adalah X. Nampak tak? So, kat sini adalah X. Dalam kurungan. Nak buat apa dalam kurungan? Kat sini. Set 7. Sini adalah 1. Tolak 1 sama dengan 2 set 2. So, X sama dengan 2 set 2. Dan ni bawa ke sini. X dengan kurungan tadi tu adalah darab. Jadi, kalau kita bawa ke seberang sana, kita akan dapat bahagi. Okay, so set 7 tolak 1. Nampak tak? Okay. Okay, bila keadaan macam ini, awak tengok C ni ada set tak? Tak ada kan? Bila tak ada, maksudnya set 7 tu kita kena hapuskan. Tak mahu ada set. So, X sama dengan 2 set 2 per set 7 tolak 1. Kita darabkan dengan apa? Ya, set 7 tambah 1 per set 7 tambah 1. Awak tengok simbol dia mesti tambah tolak. Ni, tolak, sini tambah. Okey? Nampak tak? Okey, kemudian nak darabkan dia, kita selesaikan dia. X sama dengan, ni darab masuk. Darab masuk. 2 darab set 7. So, 2 set 2 set 7. Nampak tak? 2 darab 1 dapat tambah 2 set 2. Okey? Per set 7. Darabkan. Set 7 set 7. Kemudian, set 7 darab 1 tambah set 7. 1 darab set 7 tolak set 7 tolak 1. Okey, next step. X sama dengan, kat sini kita boleh buat, ini boleh gabungkan. Jadi, 2 set 14 tambah 2 set 2 per dengan set 7 adalah 7. Ini potonglah sebab kosong. Tolak 1. Nampak tak kat situ? Okey, kat sini X sama dengan, fakturkan balik. Apa yang boleh kita fakturkan? 2 ni sama. Keluarkan 2. Okey, nampak? Keluarkan 2. Kita akan dapat kat sini set 14 tambah set 2. Nampak? Per 7 tolak 1 adalah 6. Okey. Dari sini boleh permudahkan. 1, 3. So, X sama dengan set 14 tambah set 2 per 3. Okey, selesai dalam bentuk ini. Okey.
Okey, untuk soalan 3B, cari nilai X bagi persamaan ln 3X tolak 1 per 2I tolak 7 sama dengan 1. Okey, bila ln bermaksud, awak kena ingat ln X adalah log X asas I. Jadi bermaksud ln ni adalah log asas I. Okey, X tu adalah inilah 3X tolak 1 per 2I tolak 7 sama dengan 1. Okey, sekarang kita tukar log jadi indeks. Macam mana nak tukar log jadi indeks? Ini kekal 3X tolak 1 per 2I tolak 7. I bawa sini jadi sama dengan I. 1 jadi kuasa 1. Nampak? Okey, so dari sini kita boleh selesaikan. Okey, dari sini 3X tolak 1 sama dengan I kuasa 1 adalah I. Ni bawa naik atas jadi 2I tolak 7. So kita akan dapat 3X tolak 1 sama dengan 2I. Ni dah nak masuk kuasa 2 tolak 7I. So 3X sama dengan 2I kuasa 2 tolak 7I. Bawa ke sini jadi tambah 1. So, X sama dengan 2I kuasa 2 tolak 7I tambah 1 per 3. Okay. So, awak guna kalkulator awak tekan yang ada I tu. Jadi, awak boleh tekan 2. Awak tekan kalkulator equation biji ni. 2I kuasa 2 tolak 7I kuasa 1 tambah 1 bahagi 3. So, kita akan dapat jawapan dia negatif 1.083. Ni guna kalkulator. Okey, guna kalkulator. So, awak boleh try. Awak cari kat kalkulator awak. Awak mesti guna shift ln. Shift ln. Dia ada atas tu, dia ada I kuasa berapa. So, kalau kuasa 2, awak tekanlah kuasa 2. Okey, jelas? Okey, so selesai untuk 3B. Okey, untuk 3C diberi bahawa 9 set 3 set 27 sama dengan 3 kuasa X. Okey, kalau macam ni, awak tukarkan satu-satu. Okey, sekarang cikgu nak tukarkan. 9 ni adalah apa dia? 3 kuasa 2. Okey, nampak? Okey, set ini. Okey, kita buat warna merah. Set ini. Cikgu buat kurungan kuasa 1 per 2. Sebab apa? Punca kuasa 2. Nampak? Okey, kemudian 3 ni masukkan sini. Kemudian lagi 27 tu nak buat apa? 27 ni adalah 3 kuasa 3. Nampak? Apa nak buat dengan punca kuasa 2 tu? Kurungan kuasa 1 per 2. Nampak tak? Sama dengan 3 kuasa X. Okey? Jelas? Okey, kalau serabut dengan kurung-mengurung ni, kita tukarkan dia. Okey, macam gini. 3 kuasa 2 darab yang ini. Ni kurungan dia ni kan? Nampak tak? Kuasa dia kuasa 1 per 2 kan? Kena darab. 3 kuasa 1 per 2. Nampak tak? Okey. Yang ini. Nampak? 3 kuasa 3 per 2. Darab. Jangan lupa ini. Sebab dia dalam kurungan besar. So, 3 kuasa 3 darab 1 per 2 darab 1 per 2. Kita akan dapat 3 kuasa 1 per 4. Ini bukan perpuluhan tau. Ni darab. 3 kuasa 3 per 4. Yang pada 3 darab 1 darab 1. 3 lah. 2 darab 2, 4. So, kat sini kita dapat 3 kuasa X. So, semua dah 3. Senanglah dianya kan? Okey, 3, 2 tambah 1 per 2 tambah 3 per 4 sama dengan 3 kuasa X. So, kita tambahkan yang atas tu.
So, kita akan dapat 3 kuasa 13/4 sama dengan 3 kuasa X. Maka dah dapat jawapan kat situ, direct sahaja ini. Nampak tak? So, X sama dengan 13/4. Selesai. Okey, untuk nombor 4A, diberi fx sama dengan 4/2x. Dia suruh buat graf y sama dengan f kuasa 2. Okey, domain dia dah bagi. Jadi kat sini awak kena f kuasa 2x dulu, bermaksud f di dalam f. F dia 4/2, masuk lagi f kat sini. Nampak? F di dalam f. Setiap x tu adalah f. Okey, so 4 darab masuk. Tambah negatif 2 darab negatif 2, 4x. So, kita dapat 4x tolak 4. Okey, dia nak y sama dengan modulus 4x tolak 4. Yang ni kita kena lakar. Jadi, nak lakar, dia dah bagi domain. Bila dia dah bagi domain, masukkan nilai ke dalam domain tersebut. So, y sama dengan, ni bukan kurungan modulus 4, kita ambil kosong. Kosong tolak 4, so y sama dengan negatif 4 sama dengan 4. Jadi koordinat yang pertama adalah 0, 4. Koordinat yang kedua adalah y sama dengan 4 darab 3 tolak 4. Mana 3 tu? Ini dia. Okey, so y sama dengan 12 tolak 4. Y sama dengan 8. So, koordinat dia adalah 3, 8. Okey, apa lagi kita perlu tahu? Bila dia ada modulus, bermaksud graf tu sentiasa positif. Jadi, kita nak tahu dia sentuh paksi X tu dekat mana. So, dia nak tahu dia sentuh paksi X kat mana, y mesti kosong. So, kosong sama dengan 4x tolak 4 modulus. Buka modulus. So, kosong sama dengan 4x tolak 4. 4 sama dengan 4x. X sama dengan 1. Jadi, koordinat dia adalah 1, 0. So, dengan 3 koordinat, kita boleh lakar graf. Pertama sekali buat apa? Buat paksi X dan paksi Y. Ni cikgu dah buat paksi X dan paksi Y. So, lakar awak tak perlu tepat lah. Okey. So, kat sini boleh label 0, 1, 2, 3, 4. Okey. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kemudian kita boleh plotkan 0, 4 dekat mana. So, 0, 4. 0, 4. Nampak? Kemudian 3, 8. Kemudian 1, 0. Betul? 1, 0 kat sini. So, awak ambil pembaris, gariskan. Mesti guna pembaris. Sini dan sini. Nampak? Okey? So, selesai untuk lakaran graf. Kat sini awak boleh labelkan dia 3, 8, 1, 0, 0, 4. Okey, selesai. Okey, untuk 4B1, cari julat yang sepadan dengan domain yang diberi berdasarkan graf tersebut. So, graf tadi cikgu dah letak kat tepi ni. Okey, so B1. Cari julat yang sepadan dengan domain. Bila julat, kita ambil yang mana? Bila julat, awak kena ingat mesti ambil dekat paksi Y. Okey, ni lupa lah label tadi. Okey, so julat dia yang paling tinggi berapa? 8. Nampak? Yang paling rendah berapa? 0. Jadi, 0 kurang daripada, apa simbol kat tengah tu? F kan? Y kurang daripada 8 ataupun kos paksi betul. Okey, Fx ataupun ini adalah paksi Y. Boleh je mana-mana. Okey, so selesai 4B1. Okey, kita tengok. Nyatakan jenis hubungan bagi fungsi tersebut. So, bila nak tahu hubungan, awak tengok
katakanlah Y dia 4. Ni Y dia 4. Y dia 4. So 4 ni dia ada 2 nilai X. Nampak tak? 1 kosong, satu lagi 2. Nampak? Ataupun kita ambil titik lain boleh. Kita ambil 2. 2 ni pun dia ada 2 nilai X dia. Bila ada 2 nilai bermaksud dia hubungan banyak kepada 1. Apa banyak kepada 1? Banyak objek kepada 1 image. Nampak tak? Objek dia X. Objek. Y dia adalah image. Banyak objek. Ada 2 objek refer kepada 1 image. Nampak situ? Okey. Kemudian ketiga. Okey. Bila ketiga ni adalah dengan menggunakan garis, ujian garis, tentukan mempunyai songsangan atau tidak. Jadi kita guna ujian garis apa? Ujian garis mengufuk. Okey, macam mana nak buat ujian situ? Awak ambil je pembaris garis mengufuk. So, awak tengok dia sentuh berapa titik? 2. Bila dia sentuh pada 2 titik, okey, dia sentuh pada 2 titik. Jadi, dia tidak mempunyai songsangan. Kena tulis lah. Tidak mempunyai songsangan kerana garis mengufuk melalui 2 titik. Okey, jelas? Nampak tak? Lagi satu dia tidak mempunyai songsangan, lagi satu sebab hubungan banyak kepada 1. Okey, so selesai nombor 4. Okey, untuk nombor 6, rajah 2 menunjukkan sebuah roda Ferris dengan pusat P. Jejari PQ berserenjang dengan garis tangent kepada bulatan di titik Q. Bermaksud yang ini adalah garis tangent. Okey, garis tangent ni bila sentuh jejari bermaksud dia adalah serenjang di sini. Okey, kena tengok tu. Dia punya persamaan adalah 2y tambah x sama dengan 17. Okey, dan titik R, P, Q adalah segaris. Okey, itu maklumat penting. Cari persamaan jejari PQ pada roda Ferris itu. So, dia nak persamaan garis ini. Nampak? Okey, bila nak persamaan garis itu, kena tengok apa kaitan dia. Kaitan dia ada garis tangent. Bila garis tangent dengan persamaan itu, kecerunan dia apa? Ini dia. M1 darab M2 dapat negatif 1. Awak kena ingat tu. So, kat sini, macam mana nak cari kecerunan? Dari persamaan 2y tambah x sama dengan 17, kita boleh cari persamaan kecerunan tangent. Jadi, 2y sama dengan negatif x tambah 17. Y sama dengan negatif x per 2 tambah 17 per 2. Maka kat sini, M dia adalah negatif 1 per 2. Kenapa? Yes, Y sama dengan MX tambah C. Y. Nampak tak? M. Satulah, 1X. Nampak? C dia ini. Jelas? Okey, kemudian itu adalah kecerunan tangent. So, kaitan kecerunan tangent dia M1 sama dengan negatif 1 per 2. Jadi, kita tahu kecerunan jejari M jejari adalah, jejari tu PQ M PQ adalah macam mana? Negatif 1 per M1. So, negatif 1 per negatif 1 per 2. So, terbalikkan dapat 2. So, dah dapatlah M PQ dia. M untuk jejari ni adalah 2. Nampak? So, nak tahu dia punya persamaan, Y tolak Y1 sama dengan MX tolak X1. Jadi, Y tolak titik, ambil titik Q. 1, 8. 8 sama dengan M dia 2, X tolak 1. Y sama dengan 2, X tolak 2 tambah 8. Y sama dengan 2X tambah 6. Okey, selesai.
Okey, so sekarang 6B. Diberi bahawa P adalah negatif 4, negatif 2. Cari koordinat R. Yang ini kalau awak nak tahu dia adalah satu garis lurus. Dia dah bagi tahu kan dia garis lurus. So kat sini Q 18. P dia negatif 4, negatif 2. R dia adalah tak tahu. X, Y. So kat sini awak tahu jejari dia mesti sama. Jejari mesti sama. Bila sama, nisbah dia 1, 1. Okey. So bermaksud P ni adalah titik tengah. So nak cari titik tengah, awak buat apa? Tambah bahagi 2. Betul tak? Jadi awak kita ambil X dulu. So X tambah 1 bahagi 2 dapat negatif 4. Untuk Y pula. Untuk Y tambah berapa ni? 8 bahagi 2 sama dengan negatif 2. Okey, so kat sini yang pertama tu kita dapat X tambah 1 sama dengan negatif 8. X sama dengan negatif 8 tolak 1. X sama dengan negatif 9. Y tambah 8 sama dengan, ni bawa sini jadi negatif 4. Y sama dengan negatif 4 tolak 8. Y sama dengan negatif 12. Okey, jadi titik dia adalah, titik R adalah negatif 9, negatif 12. Okey, selesai 6B. Okey, soalan C, dia suruh fikir sikit. Sekiranya tinggi penyokong roda Ferris itu berbentuk segitiga tu, awak nampak tak penyokong dia yang ini? Okey, dipendekkan kepada 10 unit. Maksudnya, dia nak kecilkan tinggi dia ni adalah 10 unit sahaja. Okey, adakah roda Ferris itu masih boleh beroperasi ke tidak? Jadi, kalau dia pendekkan, kita kena tengok jarak jejari tu. So, bila nak tengok jarak jejari tu, awak tahu P tadi berapa Negatif 4, negatif 2. R tadi adalah negatif 9, negatif 12. Jadi, kita kena cari jarak PR. Jarak jejari dia tu. Nak cari jarak jejari, mesti buat apa? Rumus jarak. So, negatif 9 tolak, nampak tak? X tolak dengan X. Tolak negatif 4 kuasa 2. Tambah Y tolak Y. Negatif 2 tolak negatif 12 kuasa 2. Okey. So, kat sini kita boleh kirakan negatif 9 tambah 4 kuasa 2 tambah negatif 12 tambah 2 kuasa 2. Okey. 9 tambah 4. 5 negatif 5 kuasa 2 tambah 10 kuasa 2. So, kita akan dapat kat sini 25 tambah 100 punca kuasa. So, dapat kat sini punca kuasa 125. So, kita akan dapat berapa? 11.18. 11.18 ni bermaksud jejari dia ni 11.18. Kalau dia pendekkan jadi 10 unit, tersangkutlah kita punya roda Ferris kan. Jadi, ni lebih daripada 10. Jadi, roda Ferris tidak boleh beroperasi. Okey, so selesai nombor 6C. Untuk soalan nombor 7, sebuah pasar menjual buah-buahan dan menawarkan 3 pakej promosi yang terdiri daripada pisang, apple dan anggur per paket. Okey, tengok yang ni dia punya promosi. Okey, cari harga bagi sepaket pisang, apple dan anggur. Jadi kat sini ada perubahan pembetulan sikit, sini RM31. Okey. So kita akan buat persamaan, di mana persamaan tu awak refer pada rajah. Pisang adalah X, apple adalah Y, anggur adalah Z. Jadi X tambah Y tambah Z sama dengan 17.50. Yang kedua, 2X tambah 5Y tambah Z sama dengan RM31. Yang ketiga, 3X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan RM42.
50 sen. Okey. So, kita dapat 3 persamaan. Okey, guna 3 persamaan ni untuk selesaikan. Kita nak dapat nilai X, Y, Z tu. Okey, jadinya kita ambil persamaan pertama dan kedua. Kita tolakkan persamaan kedua. 2X tambah 5Y tambah Z sama dengan 31. Okey, kemudian persamaan pertama, X tambah Y tambah Z sama dengan 17.5. So, apa perlu kita buat? Ya, kita tolakkan dia. Sebab apa? Kita nak hapuskan Z. Tolakkan dia. So, kita akan dapat X tambah 4Y sama dengan 13.5. So, dah terhapuslah Z kita tadi. So, yang kedua, kita kena hapuskan Z juga. Nampak tak? Kita kena hapuskan Z juga. Jadi, kita ambil persamaan ketiga. Persamaan ketiga yang ni. Okey. 3X tambah 3Y tambah 2Z sama dengan RM42.50. So, kita ambil persamaan pertama ni, kita darab 2. So, letak jawapan kat sini. Darab 2. Okey, so kita akan dapat 2X tambah 2Y tambah 2Z sama dengan 35. So, kita tolakkan dia. Tolak 3 tolak 2X dapat X. Tambah 3 tolak 2Y dapat Y. Ni dah kosong. Sama dengan kita dapat 7.5. Okey. So, kat sini, yang ni bawa kat sini. X tambah 4Y sama dengan 13.5. Kemudian kita buat apa kat sini? Tolakkan dia. X tolak X, kosong. Y tolak 4Y, negatif 3Y sama dengan negatif 6. Jadi, Y sama dengan negatif 6 bahagi 3. Y sama dengan negatif 2. Negatif. Ni negatif, negatif, positif lah. Y sama dengan 2. Okey. Dah dapat Y, kita boleh cari X. Ambil je lah yang mana satu, cikgu ambil yang ni. So, X tambah Y sama dengan 7.5. X tambah 2 sama dengan 7.5. X sama dengan 7.5 tolak 2. X sama dengan RM5.50. Okey, duit mesti tulis lengkap. Okey, kemudian kita nak cari Z. So, nak cari Z, ambil persamaan pertama, senang. Okey, X tambah Y tambah Z. Jadi, X RM5.50 tambah Y RM2 tambah Z sama dengan RM17.50. Z sama dengan RM17.50 tolak 2 tolak RM5.50. Kita dapat Z RM10. Okey. So, dah dapatlah nilai X RM5.50, Z RM10, Y RM2. Okey. So, selesai.